Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kumpulan 10. Saya Azlian Haslinda binti Ismail, nombor matrik 266891. Seterusnya ahli kumpulan saya Encik Muhammad Nabil Fikri bin Ahmad, nombor matrik 266935. Seterusnya Encik Carolee Eddie Kimli, nombor matrik 266913. Kami akan membentangkan mengenai rundingan vaksin COVID-19 antara Malaysia dan pembekal vaksin dalam isu rundingan perjanjian pembelian vaksin COVID-19 dengan syarikat vaksin untuk membendung COVID-19. Okey, pengenalan. Rundingan ialah satu proses di mana dua atau lebih pihak yang mempunyai keperluan dan matlamat yang berbeza membincangkan sesuatu isu untuk mencari penyelesaian yang boleh diterima bersama. Dalam sesetengah profesion kesihatan, rundingan dianggap sebagai aktiviti yang memerlukan kepakaran dan pasukan pakar. Ini ditubuhkan dan dilatih untuk berunding bagi mencari penyelesaian dan jalan yang terbaik untuk menyelamatkan nyawa dalam situasi yang mengancam nyawa orang awam. Perundingan COVID-19. Pandemik coronavirus 2019 ataupun COVID-19 telah memberikan kesan yang negatif terhadap kesihatan dan kehidupan rakyat serta ekonomi di dunia. Atas sebab ini, makmal dan institusi telah bekerja keras untuk mencipta vaksin COVID-19 yang harus boleh diakses bagi kegunaan orang ramai. Vaksin amat penting dalam usaha untuk mengurangkan kematian dan kos kesihatan bagi merawat penyakit ini. Menurut WHO, vaksinasi adalah cara yang mudah, selamat dan berkesan untuk melindungi orang ramai daripada penyakit berbahaya kerana ianya dapat meningkatkan daya tahan antibodi semula jadi badan untuk belajar menentang jangkitan tertentu dan menguatkan sistem imun. Dalam pengertian ini, vaksin terhadap COVID-19 akan mengurangkan risiko menjadi sakit teruk dan mati kerana ianya akan melindungi individu dengan lebih baik. Penyataan masalah. Perundingan Kerajaan Malaysia. Kerajaan Malaysia telah berjaya untuk memperoleh vaksin COVID-19 melalui perjanjian dengan Kerajaan China, pembelian langsung dari syarikat farmaceutical dan kemudahan akses vaksin global COVID-19 ataupun COVAX. Daripada 5 pengeluar vaksin tersebut, vaksin yang dikeluarkan oleh Pfizer Biotech telah memperoleh kelulusan bersyarat daripada pihak berkuasa kawalan dadah ataupun DCA dan Agensi Pengawal Seliaan Farmaseutika Kebangsaan ataupun NPRA pada Januari 2021. Kebimbangan utama adalah bahawa negara-negara kaya boleh membeli sejumlah besar vaksin dan mengakibatkan negara-negara yang lebih miskin menghadapi masalah besar untuk mendapatkan apa-apa yang mereka perlukan. Syarikat-syarikat farmaseutikal utama yang diwakili oleh Persekutuan Pengilang dan Persatuan Farmaseutikal Antarabangsa International Federation of Pharmaceutical Manufacture and Association ataupun IFPMA menyatakan bahawa mereka komited untuk bekerja dengan kerajaan rakan kongsi dan pembeli untuk memastikan bahawa vaksin adalah mencukupi dengan harga yang berpatutan dan adil. Vaksin COVID-19 ialah campur tangan kesihatan yang mempunyai manfaat merentas semua sektor. Oleh itu, perundingan vaksin secara berkesan memerlukan pendekatan keseluruhan kerajaan, melibatkan penyelarasan antara MOF, KKM, kementerian lain dan pihak berkepentingan lain untuk menentukan ramalan makroekonomi dan fiskal terkini, sumber keuangan yang ada dan keperluan perbelanjaan untuk memahami implikasi terhadap sumber yang ada. Namun, maklumat terperinci tentang rundingan antarabangsa untuk mendapatkan dos vaksin COVID-19 tidak tersedia. Sebagai permulaan, negara telah mengambil tindak balas agresif sejak awal untuk mendapatkan bekalan yang mencukupi. Kesan perundingan vaksin terhadap masyarakat. Akibat daripada perundingan yang dilakukan tersebut, pihak kerajaan Malaysia telah berjaya untuk mendapatkan bekalan vaksin dalam usaha untuk memutuskan rangkaian penularan wabak COVID-19. Kempen program imunisasi COVID-19 kebangsaan atau dikenali sebagai PIK telah dilancarkan dan telah berjaya untuk mencapai kadar imunisasi tertinggi di kalangan warga dan bukan warga negara yang menetap di Malaysia.
Ia adalah program imunisasi terbesar yang dilaksanakan dalam sejarah negara Malaysia dan ianya ditadbir oleh Jawatan Kuasa Khas Jaminan Akses Bekalan Vaksin COVID-19 ataupun JKJAV sejak awal 2021. Program imunisasi kini sedang dilaksanakan secara berfasa dari 24 Februari 2021 sehingga Februari 2022. Bermula dengan fasa 1, program yang terdiri daripada petugas kesihatan dan barisan hadapan. Bekalan vaksin yang tidak konsisten telah menjadi isu bagi pihak kerajaan Malaysia untuk menjalankan program vaksinasi dengan lancar. Perbincangan. Kerajaan negara di seluruh dunia menghadapi cabaran untuk mendapatkan dos yang mencukupi bagi vaksin coronavirus yang selamat dan berkesan apabila satu atau lebih vaksin telah dikeluarkan. Banyak negara yang lebih kaya mengambil pendekatan kompetitif untuk cabaran perundingan bersaing untuk antara satu sama lain untuk mengikat perjanjian dengan syarikat farmaseutika untuk vaksin yang paling menjanjikan keberkesanan. Pada awal krisis COVID-19, pengeluaran ubat di seluruh dunia berlumba-lumba untuk membangunkan vaksin yang boleh memberikan imuniti kepada virus tanpa kesan sampingan yang berbahaya. Jenis perundingan. Menurut OECD, untuk menangani situasi kecemasan ataupun memerlukan pengeluaran dengan beberapa keperluan, standard prosedur perundingan yang kompetitif mampu masih sejajar prinsip keterusan dan keadilan. Operasi kaedah perundingan mungkin kurang keberhasilan. Sebagai contoh, perundingan tidak memerlukan iklan apabila terdapat vendor yang mengetahui dan kebolehan yang bersedia memberi sebut harga untuk barangan atau perkhidmatan yang diperlukan untuk bertindak balas terhadap kecemasan atau proses perkhidmatan yang diperlukan untuk bertindak balas terhadap kecemasan atau proses pembelian yang diiklankan kepada tempoh masa yang lebih rendah daripada kebiasaannya akan berlaku. Malaysia juga sedang menyediakan perjanjian yang untuk menyertai Coalition for Epidemic and Preparedness Innovation ataupun CEPI dan menjanjikan kerajaan kepada kerajaan dengan China. Kementerian Kesihatan Malaysia telah menandatangani perjanjian tertutup dengan beberapa syarikat farmaseutika antarabangsa vaksin COVID-19 yang meliputi 3 fasa ujian klinikal untuk membincangkan bekalan apabila perjanjian tersebut telah diluluskan. Kerajaan Malaysia telah memutuskan untuk menyertai COVAX untuk memastikan kita tidak ketinggalan apabila vaksin tersedia dan terbukti selamat dan berkesan. Dalam kes ini, COVAX bertindak sebagai polisi insurans kerana kerajaan juga telah menandatangani perjanjian dengan negara lain dan syarikat farmaseutikal. Secara keseluruhan, inisiatif COVAX sememangnya patut dipuji dan memastikan setiap negara, khususnya negara-negara yang miskin, tidak ditinggalkan dalam dengan mengekalkan persaingan pembidaan global untuk vaksin COVID-19. Sesungguhnya menewaskan COVID-19 adalah usaha global dan bukan perlumbaan dengan negara kaya muncul sebagai pemenang. Fasa perundingan. Halangan untuk mencapai persetujuan yang berkesan adalah rumit dan memandangkan COVAX tidak mempunyai prosedur yang ditetapkan untuk fasa perundingan, maka sebagai ahli kepimpinan 3 individu iaitu Julia Sawavet-Teki, Kanadian, Jasper Johnson, Kanadian, dan Zhenxin Zhou, Chinese, telah membentukkan proses tersebut yang dinamakan sebagai COVAX Phase 2 Collaboration
Agreement of Vaccine Allocation ataupun CAVA. CAVA dibahagikan kepada 4 bahagian. Bahagian A mengandungi klaus awal menggariskan kepemahaman bersama tentang masalah yang dihadapi dan laluan kolaboratif menyeluruh dan menyelesaikan. Bahagian B mengandungi 4 prinsip. Yang pertama adalah fasa yang dipecahkan kepada subfasa dan tidak akan menyaksikan negara menerima lebih banyak vaksin COVAX kerana semua telah menerima sekurang-kurangnya cukup untuk 50%, 70%, kemudiannya 90% daripada populasi masing-masing. Bahagian C menggariskan piawaian panduan yang harus digunakan oleh pakar kesihatan awam semasa membuat keputusan peruntukan, seperti vaksin harus diperuntukkan kepada negara-negara yang memerlukan kelemahan, yang mempunyai kelemahan kesihatan yang paling besar, seperti yang diukur dengan purata jangka hayat semasa kelahiran, status perlindungan kesihatan sejagat dan menjaga kesihatan. Bahagian D ialah lampiran yang tidak mengikat tetapi membenarkan pihak berkepentingan untuk meletakkan sebarang butiran yang mereka inginkan ke dalam rekod rasmi sebagai cara mendokumentasi pembayaran sampingan, bantahan dan atau ulasan tambahan. Kaedah perundingan, pendekatan prinsip. Dalam menangani coronavirus bersama-sama Evenman 2020, beliau juga telah memandangkan prinsip panduan utama untuk merunding perdagangan barangan perubatan, iaitu koheren. Dasar perundingan perlu ditingkatkan daripada mengurangkan kebersamaan campur tangan kesihatan awam. Nasihat hendaklah diambil dari pakar yang mempunyai pengalaman dan pemahaman berkenaan perundingan kesihatan. Tidak ada dasar perolehan yang membahayakan yang menghalang pembelian di seluruh dunia mendapat akses yang saksama kepada barangan perubatan. Perundingan tidak boleh digunakan jika instrumen dasar yang lebih berkesan wujud. Inisiatif perundingan yang dicadangkan tidak boleh dipertimbangkan secara berasingan. Alternatif yang bermakna masih dipertimbangkan ketulusan dasar perundingan dan keputusan pembelian semasa era pandemik haruslah mematuhi norma amalan terbaik untuk keterusan dan perolehan dan perundingan semasa kecemasan. Penelitian kesesuaian keputusan pembelian semasa kecemasan dan dasar dengan prinsip-prinsip ini harus dinilai dan langkah-langkah yang harus ringkas harus dikeluarkan. Semua inisiatif dasar perundingan keemasan masa depan harus diuji terhadap prinsip-prinsip ini. Proportional. Perundingan awam harus berdasarkan analisis yang berhati-hati dan bertanggungjawab terhadap input yang diperlukan untuk menerangi kecemasan supaya mereka berkadar dan menasabahkan apabila berkontrak. Pertimbangan yang praktikal. Seperti yang dinyatakan, perundingan kecemasan semasa pandemik mempunyai cabaran praktikal yang unik. Sekiranya dikekang oleh peraturan dan proses birokrasi, perundingan boleh membahayakan dan memberikan risiko terhadap kehidupan rakyat. Teori perundingan. Peruntukan perundingan, krisis modal dalam perjanjian dan perjanjian berkaitan perdagangan masa depan. Peruntukan perolehan krisis akan membuktikan komitmen pihak kepada ketulusan, accountability dan akses yang saksama kepada barangan penting
semasa krisis, terutamanya yang berkaitan dengan krisis kesihatan awam global seperti COVID-19. Dari segi teori, jenis kecemasan yang dihadapi boleh menjamin menggunakan teori yang kurang kompetitif dan cepat. Apabila jenis kecemasan yang dipertimbangkan membenarkan persaingan yang diiktiraf sepenuhnya, tindakan sedemikian mesti dimaklumkan secara terbuka dengan kerajaan yang telah merundingkan terma yang paling adil untuk mengelakkan membayar harga yang melampau, dan peruntukan sumber awam harus dibuat Transparency International Global Health 2020. Walaupun tidak digalakkan, keadaan kecemasan mungkin memerlukan kontrak langsung. Cadangan ini bukanlah untuk meniru keadaan negara atau institusi yang terbaik dalam perundingan semasa situasi kecemasan. Perundingan semasa krisis adalah satu usaha yang unik. Kerajaan yang beroperasi di bawah keadaan mendesak yang melampau mesti menavigasi dan mengimbangi ketegangan persaingan untuk melindungi kepentingan kesihatan negara sambil menghormati komitmen kepada sistem perdagangan antarabangsa yang adil, saksama, yang berasaskan peraturan yang memudahkan aliran bebas barang keperluan. Ketulusan kontrak. Perolehan awam, proses di mana kerajaan kontrak pembekal untuk produk dalam kesihatan secara historis terdedah kepada pembaziran dan rasuah yang mengakibatkan lebih sedikit produk penjimatan hidup dengan cekap mencapai yang dimaksudkan untuk ketulusan dalam kontrak. Untuk membekalkan vaksin, menyediakan maklumat penting seperti harga setiap dos yang dapat memastikan dana awam dibelanjakan sebaik mungkin, menyelamatkan lebih banyak nyawa. Kerajaan boleh meningkatkan pemahaman mereka tentang proses perundingan dengan menggunakan maklumat harga dalam kontrak untuk membuat pilihan yang tepat. Masyarakat sivil dan wartawan boleh memantau proses untuk mengenal pasti penyelewengan dan menyiasat rasuah. Penggubal undang-undang boleh meneliti butiran perjanjian, memantau prestasinya. Pengawasan tambahan ini mengurangkan risiko dan boleh membolehkan rundingan dilakukan dengan lebih telus. Manfaatkan teknologi untuk ketulusan dan penyelidikan interdisipliner. Model perundingan tanpa pelaksanaan, pemantauan dan sistem penguatkuasa yang sesuai tidak akan dapat dilaksanakan dengan berkesan. Jurang data. Perundingan awam membentangkan peluang untuk memanfaatkan teknologi untuk menyokong pembangunan pangkalan data perundangan awam global. Pelaksanaan Open Contracting Data Standards (OCDS) untuk pengumpulan dan pelaporan mengenai data anugerah kontrak dan membangunkan standard umum untuk data compatibility dan harmonisasi bersilang diindekskan terhadap data dasar akan mengukuhkan usaha penyelidikan untuk menilai dan membangunkan tindak balas dasar perundingan yang lebih mantap. Rumusan, aktiviti perundingan kerajaan semasa COVID-19 lebih samar dan sukar untuk mendapatkan sumber dan maklumat. Sebahagian besarnya disebabkan oleh kekurangan peraturan antarabangsa dan domestik perundingan semasa kecemasan. Dasar perundingan awam yang direka dengan baik dan membolehkan kerajaan mengimbangi inovasi sebenar, membayar bagi ubat-ubatan yang berkesan dan memberikan nilai sebenar dan membayar lebih sedikit untuk ubatan yang kurang berkesan. Kami Kumpulan 10 mengucapkan terima kasih.